Kita ke perkembangan sesi Dewan Rakyat. Antara isu yang menjadi tumpuan sejak pagi tadi ialah pengecualian bayaran balik PT-PTN diperluas untuk M40 yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama. Juga jumlah hutang isi rumah catat 83.2% pada akhir September 2018 berbanding 83.8% tahun lalu. Turut disentuh Kementerian Pendidikan cari jalan penyelesaian dapatkan akses pendidikan kepada kanak-kanak tanpa dokumen kewarganegaraan. Juga cadangan wujud sistem data besar atau big data bagi dapatkan unjuran tepat tentang permintaan pemilikan rumah. Dan bagi perkembangannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Parlimen. Silakan Amirul. Terima kasih Hazrin Hussein. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terus ke laporannya. Kementerian Kesihatan sentiasa memantau makanan dan minuman di pasaran dijual di pasaran tempatan, termasuk produk yang diimport khususnya bagi memantras penjualan arak haram. Timbalan Menteri Kesihatan di Buncai berkata, bagi melaksanakan usaha berkenaan, KKM telah bekerjasama dengan beberapa agensi berkaitan seperti polis, Jabatan Kastam dan pihak berkuasa setempatan mengikut perundangan dan bidang kuasa masing-masing. Untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan berkenaan keselamatan makanan yang dijalankan, penyelarasan di peringkat persekutuan antara agensi yang berkaitan sentiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa. Dan kita berkuatkuasa melalui 3 aspek. Aspek pertama berkenaan dengan aktiviti pemeriksaan kebersihan premis outlet makanan, dan kedua, pemantauan ke atas produk makanan di pasaran domestik, dan ketiga, pemantauan di pintu masuk negara khususnya untuk kawalan untuk makanan yang diimport. Sehingga September 2018, sebanyak 369,294 pemeriksaan ke atas premis makanan termasuk yang berada di dalam kawasan pihak berkuasa tempatan telah dijalankan. Daripada jumlah itu, 6,666 ataupun 1.8% daripadanya telah dikenakan tindakan penutupan di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 kerana tidak mematuhi tahap kebersihan yang ditetapkan. Kerajaan kini dalam proses mewujudkan sistem data besar atau big data bagi mendapatkan unjuran tepat tentang permintaan pemilikan rumah oleh rakyat, terutamanya rumah mampu milik. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaluddin berkata, dengan kewujudan sistem itu, masalah lambakan rumah di mana jumlah rumah dibina adalah lebih banyak daripada permintaan tidak akan berulang. Adakah segala usaha-usaha untuk mewujudkan rumah mampu milik yang ini dikumpulkan di bawah satu kementerian dan akan diteruskan? Satu lagi ialah berapa jumlah hasrat kerajaan untuk mewujudkan rumah mampu milik ini? Adakah jumlah sasaran untuk tahun ini mencukupi, tahun depan mencukupi dengan permintaan daripada rakyat? Cuma sekarang kita telah dalam usaha untuk membina satu sistem big data yang mana kita boleh mendapat satu gambaran projection in the housing needs of Malaysia dengan izin. So dengan ada projection yang lebih tepat itu, maka kita punya penyediaan untuk perumahan di masa akan datang akan lebih tepat. Jadi tidaklah mendatangkan situasi sekarang yang mana rumahnya lebih daripada pembeli dan kategori harga rumah itu yang tidak bersesuaian, dan juga lokasi rumah juga itu tidak bersesuaian. So jadi saya harap dengan adanya rombakan ataupun kajian semula di atas dasar-dasar ini, ia akan dapat menyelaraskan dan memperketatkan lagi, memperkukuhkan target kita, memperkukuhkan lagi usaha-usaha kita untuk mendapatkan target yang telah kita letakkan. Selain itu, beliau juga yakin sasaran kerajaan untuk membina 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun atau 100,000 unit dalam masa setahun seperti disenaraikan dalam Manifesto Pakatan Harapan dapat dicapai. Ini berdasarkan peruntukan sedia ada, jumlah projek yang sedang berjalan serta kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam menyediakan rumah mampu milik.
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang mengadakan sesi perbincangan bersama pelbagai agensi bagi mendapatkan pandangan berhubung pemberian akses pendidikan kepada kanak-kanak tanpa dokumen kewarganegaraan sebelum ia dilaksanakan tahun depan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata antara agensi terlibat ialah Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Imigresen dan Majlis Keselamatan Negara. Menerusi sesi libat urus berkenaan, KPM menjangkakan akan memperolehi maklumat dan senario sebenar berhubung isu akses pendidikan bagi golongan kanak-kanak tersebut yang berlaku di negeri-negeri yang terbabit. KPM seterusnya akan menganalisis maklumat dan data yang diperoleh hasil daripada sesi libat urus dan perbincangan yang diadakan. Dapatan yang diperoleh hasil daripada analisis tersebut akan dijadikan sebagai asas dan justifikasi yang kukuh dan komprehensif untuk menyelesaikan isu akses pendidikan kepada kanak-kanak tersebut tanpa menjejaskan keperluan dan kebajikan murid warga negara yang belajar di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Murid tiada berdokumen ini kebanyakannya berlaku di luar bandar. Tadi yang Menteri menyatakan mereka kena pergi ke pejabat pendidikan. Saya nak tanya kalau kementerian boleh melatihkan pegawai di sekolah tersebut untuk melakukan urusan untuk membantu itu, kerana kalau kita bercakap pasal luar bandar yang jauh yang Mohd Menteri untuk mereka pergi dan kebanyakan mereka tidak mampu. Terima kasih. Kita mengambil maklum terhadap cadangan tersebut dan insya-Allah kita akan cuba memberikan latihan kepada mana-mana pegawai untuk lebih membantu. Walau bagaimanapun kita juga menggalakkan ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun untuk memainkan peranan tersebut dan juga ketua-ketua kampung, kerana tugas mereka sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin masyarakat amat-amat dihargai, amat-amat diperlukan untuk membantu rakyat untuk mendapatkan akses terbaik. Dan Dalam sesi waktu pertanyaan, Menteri MQT kemudiannya Dr. Mazli berkata antara syarat kemasukan bagi kanak-kanak tanpa dokumen itu ialah ibu bapa perlu mengemukakan surat pengesahan atau surat akuan dari ketua kampung yang mengesahkan kanak-kanak itu ialah anak kepada warga negara Malaysia. Dalam pada itu, Dewan Rakyat dimaklumkan pelajar dari golongan isi rumah berpendapatan pertengahan M40 yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama akan turut diberikan pengecualian bayaran pinjaman PTPTN. Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata keputusan itu sekaligus memperluaskan pengecualian pembayaran yang telah dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 November lalu. Sama ada pihak Kementerian Pendidikan berhasrat untuk mempertimbangkan supaya sekurang-kurangnya pengecualian pembayaran balik untuk belajar kelas pertama ini dikekalkan untuk kesemua mereka yang mendapat sijil sarjana muda kelas pertama, sekurang-kurangnya untuk belajar di IPTA. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 November juga telah buat satu keputusan bahawa pengecualian ini akan diberi kepada bukan sahaja golongan B40 tetapi juga akan dipanjangkan, diperluaskan kepada golongan M40. Jadi ini memang sudah menjadi satu keputusan di dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 November. Jadi untuklah golongan pelajar yang dapatlah kelas pertama dari T20, kita memang haraplah bahawa oleh sebab mereka memang datang dari keluarga yang agak bermampu, jadi kita harap bahawa mereka akan terus bayar. Ketika pembentangan Belanjawan 2019 yang lalu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengumumkan potongan pinjaman PTPTN hanya akan dilaksanakan kepada pelajar dari isi rumah yang berpendapatan rendah atau B40 yang mendapat keputusan kelas pertama. Selain itu, dia turut mengumumkan potongan gaji berjadual sebanyak 2% atau RM40 akan dibuat ke atas peminjam yang berpendapatan RM2,000 sebulan. Statistik menunjukkan sehingga Oktober lalu sejumlah 53,113 peminjam diluluskan pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN. Manakala bagi kutipan bayaran balik pinjaman dari bulan Jun hingga September, PTPTN menerima sejumlah RM817.75 juta. Dan dengan itu sekian saja laporan dari Parlimen daripada saya Amir Lokman dan rekan setugas Sarah Abdullah. Kembali bersama Hazrin Hussein di Sipenta. Silakan.